Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir lana. Rabbana tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan dan puan, kerana dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita nikmat kehidupan, nikmat yang besar, tuan dan puan. Nikmat kehidupan, nikmat segala panca indera, masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita nikmat rezeki. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi berikan kita satu nikmat yang sangat-sangat besar, iaitu nikmat iman. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan. Jadi tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat-sangat minta maaf pada tuan dan puan kerana lambat lagi hari ini, lambat setengah jam hari ini, sebabnya saya uruskan anak sekejap, kan. Isteri dia kena pergi meeting pagi ni. Jadi ingatkan pukul 7.30 ialah kita wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kita merancang, Allah Subhanahu Wa Taala merancang juga. Dan sebenarnya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berjalan. Kan, kita rancang pukul 7.30, kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala rancang, kan, anak saya bangun awal hari ni. Jadi dia berak pula tadi. Lepas tu kena uruskan dia sebagainya lah. Tu yang lambat sikit tu. Jadi tuan dan puan, kan, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat-sangat syukur tuan dan puan. Setiap hari kita perlu panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai-bagai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tuan dan puan. Jadi tuan dan puan, hari ini kita nak sembang-sembang, kan, berkenaan tirai bahagia di dalam diri. Tabir bahagia di dalam diri kita, kan. Tabir kebahagiaan, tabir yang menghalang kebahagiaan untuk sampai ke dalam diri kita. Jadi tuan dan puan, semua orang inginkan kebahagiaan. Bila sebut bahagia ni tuan dan puan, semua orang nak kebahagiaan. Tak kiralah satu orang yang miskin ataupun satu orang yang kaya, semua mengejar kebahagiaan. Satu orang yang berkuasa, yang ada kuasa, satu orang yang tak ada apa-apa, semua inginkan kebahagiaan. Satu orang anak kecil ataupun satu orang yang dah tua, semua inginkan kebahagiaan. Bahagia ni tuan dan puan dicari oleh seluruh manusia, seluruh makhluk, walaupun berlainan agama, walaupun berlainan daripada kaum, berlainan agama, berlainan keturunan, tetapi semuanya akan mencari bahagia. Cumanya ada yang faham apa erti bahagia yang sebenar, tetapi ada yang tidak faham. Ada orang yang memahami bahawa bahagia tu apabila dia ada harta yang banyak, apabila ada duit yang banyak, rumah yang besar-besar, kan. Duit yang banyak, rumah besar-besar, isteri ramai mungkin, kan, keluarga yang besar-besar, apa lagi, kereta besar-besar, kan. Ada orang faham bahagia bila memiliki benda yang banyak dan besar-besar ni boleh bagi bahagia. Tetapi ada orang fikir, kan, ada orang yang dia faham bahawa bahagia ni daripada hati. Yang hakikat sebenarnya tuan dan puan, bahagia ni datang daripada hati kita. Bahagia apabila hati kita bahagia. Kita akan rasa bahagia apabila hati bahagia. Kerana apa tuan dan puan? Kerana kebahagiaan ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan ni hanya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Walaupun satu orang ni dia bukan Islam, dia tak pernah kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, tetapi bahagianya dia di dalam kehidupan dia, Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan. Tuan dan puan, kita selalu kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita kena agungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah hakikat kehidupan kita. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ni. Hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk abdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dah firman dalam Quran, kan, dalam surah Mudassir, Allah Subhanahu Wa Taala minta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, wahai orang yang berselimut, kan, bangkit, kan, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, kan, kamu keluar, kan, beri nasihat, beri peringatan kepada orang ramai. Warabbaka fakabbir, dan kamu besarkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebesar-besarnya, kan. Jadi tuan dan puan, hakikat kehidupan kita adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita benar-benar rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dan pasti tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kebahagiaan, bahagia dalam hati-hati kita. Jadi tuan dan puan, yang sebenarnya apa yang kita cari tuan dan puan bukannya banyak harta, bukan kekayaan yang kita cari tuan dan puan, tetapi yang kita cari adalah bagaimana hati ni boleh menjadi tenang, bagaimana hati kita boleh mendapat kebahagiaan. Itu yang kita cari tuan dan puan. Jadi hari ni tuan dan puan, kita nak kongsi, kita nak sama-sama muhasabah, kita nak sama-sama kupas, kan, apakah dia tabir-tabir kebahagiaan, tabir-tabir yang telah menghalang kebahagiaan daripada hati kita ni tuan dan puan. Seperti yang kita tahu, kan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kebahagiaan, kan. Macam mana nak bahagia ni tuan dan puan? Untuk bahagia tuan dan puan, kita kena selalu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kena membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kena mau cakap Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kebahagiaan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah asbab bahagia. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala adalah asbab kebahagiaan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu beri apa-apa. Tuan dan puan, satu orang, kan, seandainya seluruh makhluk dikumpulkan untuk menghinakan satu orang tuan dan puan, seandainya seluruh makhluk ni dikumpulkan untuk menghinakan satu orang. Dekat dunia kita ni tuan dan puan, sekarang ni ada 7 bilion lebih manusia. 7 bilion lebih ni manusia ni dikumpulkan, dan ditambah lagi dengan makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala yang bernama jin, dikumpulkan seluruh makhluk ni untuk menghinakan satu orang sahaja tuan dan puan, kan. Tetapi seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menghalangnya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkannya, tak ada siapa pun yang mampu untuk menghinakan orang ni. Seandainya dikumpulkan seluruh makhluk untuk mengangkat darjat seseorang, untuk memuji seseorang tuan dan puan, hanya seluruh makhluk ni dikumpulkan untuk puji satu orang sahaja tuan dan puan. Tetapi seandainya Allah Subhanahu Wa Taala menghalang, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan untuk makhluk ni dipuji, untuk makhluk ni tadi, untuk orang ni tadi dimuliakan, pasti dan pasti dia akan hina. Pasti dan pasti dia akan hina. Kerana apa tuan dan puan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu langsung nak beri apa-apa tuan dan puan. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala langsung tak mampu nak beri apa-apa manfaat, tak mampu nak beri apa-apa mudarat. Kerana kemuliaan, kemudaratan, kemanfaatan semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu tuan dan puan, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan satu dunia. Satu dunia telah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan untuk mendapat ujian, wabak yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan wabak ke atas satu dunia ni. Satu dunia ni dalam keadaan kucar-kacir. Satu dunia dalam keadaan kucar-kacir tuan dan puan. Kan, pelbagai cara, pelbagai strategi yang dibuat oleh penduduk seluruh makhluk di dunia ni Allah Subhanahu Wa Taala ni dibuat, digembling otak untuk dibuat bagaimana untuk harmonikan kembali dunia ni tuan dan puan.
masih lagi tidak menemukan cara. Kerana apa tuan dan puan? Kerana pasti kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi belum izinkannya. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi belum izinkannya. Jadi tuan dan puan, kebahagiaan kita, manfaat kita, mudarat kita, semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita sentiasa kena besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati ini kena sentiasa besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan dan puan, kita nak masuk pada yang pertama. Apa dia? Tabir yang pertama. Tabir yang pertama ni tuan dan puan adalah tabir dalam diri kita ni adalah sifat marah kita. Hari ini saya nak kongsikan 6M, kan? Yang pertama adalah sifat marah kita. Kita selalu marah tuan dan puan. Kita apabila datang sesuatu di dalam kehidupan kita, kita sentiasa marah. Kita sentiasa merasakan tak puas hati. Apabila datang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan ujian kepada kita, kita sentiasa memberontak. Kita sentiasa merasa marah dengan takdir yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kepada kita. Hakikatnya tuan dan puan, segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang datang, kan, tiada yang mampu datang di dalam kehidupan kita melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan dan puan, kita sentiasa kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang datang kena sentiasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang marah ni tuan dan puan adalah salah satu tanda tidak bersyukur. Orang yang marah adalah salah satu tanda, sifat marah ni adalah salah satu sifat menandakan orang itu tidak bersyukur. Saya lah terutamanya yang banyak marah tuan dan puan, kan. Jadi kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita marah adalah tanda-tanda kita tak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang syukur ni tuan dan puan, dia sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap berpendirian teguh, apa sahaja datang sentiasa puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dalam Quran, kan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan Allah Subhanahu Wa Taala dah firman dah dalam Quran, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka yang berkata kepada Allah Subhanahu, sesungguhnya bagi mereka yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kami, kemudian mereka berpegang teguh dengan pendirian mereka. Mereka berpegang teguh dengan pendirian mereka ni, ulama bagi tahu setiap hari mereka memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah cara untuk kita berpegang teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Hari-hari kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita sebutkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ke atas semua makhluk. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, kan. Kemudian mereka berpegang teguh dengannya, tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu. Akan datang kepada mereka malaikat mengatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kamu sedih. Anak saya tengah keseorangan, jadi dia memerlukan bantuan. Sekejap tuan. Sini. Ni. Dia nak study ni tuan dan puan. Nak study. Inilah dia, puteri saya yang bernama Adwa Zihni. Jadi saya sambung balik tuan dan puan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat kepada mereka tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat ni yang akan mengatakan kepada mereka, alla takhafu, janganlah kamu takut, kan, janganlah kamu takut, tiada ketakutan bagi kamu, wala tahzan, kan, janganlah kamu bersedih, tiada ketakutan dan tiada kesedihan bagi kamu, kan, tiada ketakutan dan tiada kesedihan bagi kamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Dan berilah khabar gembira dan berikan khabar gembira kepada mereka tentang syurga mereka. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan ke atas mereka. Jadi inilah tuan dan puan, kan, inilah hakikat kehidupan kita. Bagaimana kita nak bahagia tuan dan puan? Kena sentiasa puji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati nak bahagia? Kan, kena sentiasa puji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Bagaimana nak bahagia? Kena sentiasa puji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Dan kita kena sentiasa ajak manusia lain pun puji Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kita jumpa kawan-kawan kita share, masya-Allah Syekh, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Masya-Allah Syekh, Allah Subhanahu wa taala yang mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mampu beri bahagia. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak mampu beri apa-apa. Hari-hari kita kena cakapkan benda ni tuan dan puan, barulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala akan masuk dalam hati kita. Bila kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita, insya-Allah pasti dan pasti kita akan bahagia. Insya-Allah pasti dan pasti kita akan bahagia. Kemudian tuan dan puan, itu yang pertama. Yang pertama tadi marah, kan. Nabi SAW kan satu hari, kan, ada hadis, kan, maksud daripada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, kan, ada satu orang lelaki datang berjumpa Nabi SAW, datang berjumpa Rasulullah SAW, kan, dan orang lelaki ni pergi tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, nasihatkanlah saya, ya Rasulullah, nasihatkanlah saya. Kemudian Nabi SAW kan bersabda kepada dia, jangan marah, jangan marah. Kemudian lelaki ni tadi tuan dan puan, kan, berkali-kali tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, nasihatkanlah saya, nasihatkanlah saya, nasihatkanlah saya. Berkali-kali, kan, bagi tahu pada Nabi SAW, nasihatkanlah saya. Kemudian Rasulullah SAW berkali-kali juga jawab benda yang sama, jangan marah. Tuan dan puan, sifat pemarah ni tuan dan puan adalah sifat syaitan tuan dan puan. Sifat pemarah adalah sifat syaitan. Kerana apa tuan dan puan? Kita marah ni kerana hati kita sombong. Kita marah kerana hati kita sombong. Kita marah kerana ada takabur dalam hati kita. Sebagaimana syaitan, kan, sebagaimana iblis laknatullahi alaih, kan, apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk bersujud pada Nabi Adam alaihi salam, kan, apa dia bagi tahu? Apa dia kata pada Allah Subhanahu wa taala? Aku lebih baik, ana khairum minhu, kan, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia. Ada sifat takabur, ada sifat sombong di dalam hati dia, bahawa dia, aku, kan, iblis ni lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Jadi kerana sifat sombong ni tuan dan puan, dia telah marah, kan, dia sangat marah, lalu dia ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tuan dan puan, apabila kita marah, tidak lain tidak bukan tuan dan puan, kerana kita ada satu sifat sombong, kita ada sifat takabur dalam diri kita. Itu nombor satu. Yang nombor dua tuan dan puan, nombor dua, tabir bahagia, tabir yang memberikan menghalang kebahagiaan untuk sampai dalam diri kita adalah sifat malu kita. Malu ni tuan dan puan adalah salah satu cabang iman. Malu ni satu sifat yang bagus. Malu ni adalah satu sifat yang bagus, tetapi dia boleh menjadi tabir kebahagiaan. Kerana apa tuan dan puan? Kerana kita malu untuk kita malu untuk melakukan kebaikan. Kita malu untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kita malu untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan. Jadi tuan dan puan, malu ni satu sifat yang tak bagus seandainya disalah tempatkan, diletakkan pada salah tempat, kan. Kalau kita, seandainya kita, kan, kita ni ditugaskan pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menyebarkan kebaikan. Ada turun dulu boleh? Boleh? Boleh. Ya. Ya, dua. Okey. Main kat sini. Jadi tuan dan puan, malu ni satu cabang daripada, satu sifat cabang daripada iman tuan dan puan. Tetapi seandainya diletakkan pada tempat yang salah, malu ni boleh jadi penghalang kepada kebahagiaan diri.
Kerana apa? Kerana kita malu. Kan malu untuk sebarkan kebaikan kepada orang ramai. Malu mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malu nak buat dakwah. Kerana apa? Kita rasa kita tak cukup lagi iman. Kita rasa kita tak cukup ilmu nak buat dakwah pada orang lain. Hakikatnya tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk kita buat dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita semua untuk buat dakwah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sebaik-baik manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh manusia. Dikeluarkan untuk manusia. Kan sebaik-baik kaum yang dikeluarkan untuk manusia. Kerana apa? Kan syaratnya untuk jadi sebaik-baik kaum, syarat untuk menjadi sebaik-baik manusia adalah syaratnya kerana apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ajak manusia ke arah kebaikan, cegah manusia daripada kemungkaran. Ini kerja kita tuan dan puan. Bukan kerja satu-satu golongan. Bukan kerja ustazah sahaja tuan dan puan. Ini kerja seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh umat Nabi punya kerja kan Allah Subhanahu Wa Taala letakkan untuk ajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cegahkan manusia ingkar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja kita semua. Jadi apabila kita malu, kita rasa kita tak cukup lagi ilmu, kita rasa kita tak cukup lagi ilmu, kita tak nak buat dakwah sebab tak cukup ilmu, Masya Allah tuan dan puan, kita telah salah. Kita telah letakkan malu, sifat malu yang sebaik-baik sifat ni, yang cabang daripada iman ni tadi, kita telah letakkannya pada tempat yang salah. Ini nombor 2 kan. Tabir iman, tabir kebahagiaan kita nombor 2 adalah sifat malu. Dan sifat yang ketiga yang menangguh kan, yang menangguh kebahagiaan kita, yang menghalang kebahagiaan kita adalah sifat menangguh tuan dan puan. Kita selalu tangguhkan kerja, tangguhkan kebaikan yang kita nak buat. Selalu nak buat kebaikan, kita menangguh-nangguh kan? Orang yang menangguh-nangguh ni adalah satu orang yang malas. Orang yang menangguh-nangguh adalah satu orang yang malas tuan dan puan. Jadi kita kalau nak buatkan kebaikan, kita kena buat terus. Kalau nak ajak orang ke arah kebaikan, nak ajak orang nak buat dakwah pada orang lain, cukup sekadar kita jumpa satu orang, kita jumpa pasangan kita, wahai sayang, wahai isteri, wahai isteriku, wahai abang kan, percayalah Allah Subhanahu Wa Taala yang temukan kita. Ini pun sudah cukup tuan dan puan. Allah Subhanahu Wa Taala yang telah temukan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi bahagia. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita. Ini pun dah cukup dah tuan dan puan. Kita tak perlu nak sekolah tinggi-tinggi, ambil PhD semua untuk beri dakwah pada orang lain. Beri dakwah cukup sekadar apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu itu yang kita sebarkan. Jadi tuan dan puan, saya minta tuan dan puan yang ada dalam ni pun share kan. Share video ni supaya ramai lagi yang boleh bermanfaat sama. Kan? Ramai lagi yang boleh bermanfaat sama. Jadi tuan dan puan, nombor 3 kan. Nombor 3 tadi menangguh kan. Menangguh ni sifat orang malas. Dan nombor 4, kita ni tuan dan puan sangat lembik hati kita ni. Kita cepat sangat merajuk. Cepat sangat merajuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat sangat kita merajuk. Apabila datang sesuatu perkara kepada kita kan, apabila datang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita cepat sangat merajuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datang sesuatu, kita tinggalkan amal kita. Kita tinggalkan amalan kebaikan kita. Kita cepat sangat berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, la taqnatu fi rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Wahai orang yang melampaui batas, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Jadi kita ni cepat sangat kan, apa yang menjadi tabir daripada kebahagiaan untuk kita untuk sampai kepada kita, kerana kita cepat sangat merajuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati tisu lah orang bagi tahu kan, hati tisu. Masya Allah kan. Kemudian nombor 5 kan? Nombor 4 adalah merajuk, cepat merajuk tadi. Nombor 5, menyalahkan. Ini saya lah kan. Tuan dan puan, insya-Allah lebih baik kan. Jadi kita apabila datang sesuatu perkara kepada kita, perkara paling mudah sekali yang kita nak buat tuan dan puan adalah menyalahkan orang lain.
perkara yang paling mudah adalah menyalahkan orang lain. Ini masalah kita tuan dan puan. Ini adalah masalah kita tuan dan puan, kerana kita cepat sangat untuk menyalahkan orang lain. Untuk bahagia, orang yang bahagia ni tuan dan puan, apabila datang satu perkara tuan dan puan, dia sering menyalahkan diri sendiri. Dia sering menyalahkan diri sendiri. Sering berdoa, kan? Sebagai contoh satu peristiwa yang kita semua biasa dengar tuan dan puan. Apabila baginda Nabi SAW pergi ke Taif, baginda Nabi SAW pergi ke Taif untuk berdakwah, untuk buat dakwah tuan dan puan, daripada kemah ke kemah, kan? Daripada pintu ke pintu, kemah ke kemah, kabilah ke kabilah, Nabi SAW telah dihina, Nabi SAW telah dicaci, Nabi SAW telah dibaling dengan batu tuan dan puan. Diriwayatkan Nabi SAW dibaling dengan batu, kan? Mereka ni, penduduk Taif ni telah menyusun kanak-kanak, kan? Kanak-kanak dan orang dewasa ni telah bersusun sepanjang jalan di Taif tu, kan, untuk merejam Nabi SAW dengan batu. Diriwayatkan sepanjang 10 kilometer tuan dan puan. Nabi SAW satu manusia yang mulia. Nabi SAW satu manusia yang penuh pengorbanannya untuk hari ni, untuk umat Nabi SAW, untuk kita hari ni kenal Allah SWT. Terlalu banyak pengorbanan daripada baginda Nabi SAW. Terlalu banyak sangat pengorbanan Nabi SAW untuk kita hari ini, untuk kita kenal Allah SWT. Terlalu banyak pengorbanan Nabi SAW. Bersusah payah, kan, siang malam berdakwah kepada manusia, ajak manusia kenal Allah SWT. Tetapi penduduk Taif, kan, telah bersusun sepanjang 10 km semata-mata untuk merejam Nabi SAW. Tetapi tuan dan puan, apabila habis dibaling dengan batu, darah-darah menitis tuan dan puan, habis baju baginda Nabi SAW basah dengan darah, dibasahi dengan darah, sehingga kan Jibril terus datang, kan. Nabi SAW, ulama bagi tahu, apabila darah ni jatuh tuan dan puan, Nabi SAW menahan. Nabi SAW tahan darah tu daripada jatuh ke bumi. Kerana apa tuan dan puan? Ulama bagi tahu, seandainya darah Nabi SAW jatuh saja pada bumi, nescaya Allah SWT akan lingkupkan seluruh penduduk Taif. Tetapi Nabi SAW, inilah sifat baginda Nabi SAW, tidak mudah merajuk, tidak mudah marah. Apa yang Nabi SAW buat, tidak menyalahkan orang lain. Nabi SAW angkat tangan kepada Allah SWT. Wahai Allah, kepada siapakah engkau serahkan diriku ini? Wahai Allah, kepada siapa engkau serahkan diriku ini? Kan? Nabi SAW mengangkat tangan, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan diriku ini? Kepada musuhku, kepada musuh-musuhmu ke? Ya Allah, seandainya engkau marah kepada mereka, mereka tak tahu. Ini sifat Nabi SAW. Nabi SAW, walaupun dibaling dengan batu tuan dan puan, sepanjang 10 km, masih lagi Nabi SAW mendoakan kebaikan. Ya Allah, seandainya kau hukum mereka, nescaya tidak ada lagi yang akan sebut nama engkau di hari akan datang. Nescaya tidak ada lagi yang akan menyebut nama engkau di hari akan datang. Sifat pemurahnya Nabi SAW, sentiasa memaafkan orang lain, bukan menyalahkan tuan dan puan. Hari ini apabila datang sesuatu pada kita, kita sibuk untuk menyalahkan orang lain. Kita sibuk untuk cari siapa yang nak aku persalahkan. Dan itu yang kelima, yang menyebabkan Allah SWT tahan. Dengan sifat ni tuan dan puan, sifat yang selalu menyalahkan orang lain ni tuan dan puan, dengan asbab sifat ni, Allah SWT tahan kebahagiaan daripada sampai di dalam kehidupan kita. Dan yang keenam tuan dan puan,
kita ni hati tisu. Macam saya cakap tadi, hati tisu kita ni manja. Datang sikit ujian, kita rasa putus asa. Datang sikit ujian, kita rasa tak nak buat dah. Sebagai contoh, kita buat perniagaan, kan? Kita berniaga. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala datang sedikit ujian kepada kita, kita dah tak nak berniaga dah. Aku sibuk nak kerja pula, kan? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala beri banyak berbagai-bagai nikmat kepada kita, tuan dan puan. Jadi sebenarnya, tuan dan puan, untuk mencari kebahagiaan, kita perlu hilangkan 6M ni tadi. 6M ni tadi, sifat 6M ni tadi kita perlu hilangkan daripada kehidupan kita. Letakkan pada tempat yang betul. Jangan kita marah, tuan dan puan. Ada satu kisah pasal berkenaan dengan marah ni, tuan dan puan. Kebanyakannya kita selalu marah kepada ahli keluarga kita. Dengan orang yang terdekat ni, kita sibuk nak marahkan mereka, kan? Apabila datang sesuatu ujian, datang sesuatu, ada je benda tak kena, kan? Nak salahkan orang yang terdekat dengan kita. Tuan dan puan, saya tuan dan puan, dah tak ada ayah, kan? Saya telah kehilangan seorang ayah. Kan? Ayah yang membesarkan saya daripada kecil, dah tak ada. Telah Allah Subhanahu Wa Taala jemput tahun lepas, kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, kan, ayah saya pergi pada waktu saya pun tak sempat nak tengok perjalanan terakhir ayah saya ni di dunia. Perjalanan terakhir ayah saya di dunia, saya tak sempat nak tengok. Kerana apa, tuan dan puan? Kerana waktu ayah saya Allah Subhanahu Wa Taala jemput, kan, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan saya di bumi India, kan? Belajar buat dakwah di bumi India, kan? Waktu 16 Januari 2020, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan saya di bumi India, di bumi Delhi. Di Delhi, waktu time tu saya ingat lagi, dekat sana saya tak ada internet, tuan dan puan. Internet pun tak ada selama 4 bulan saya di India, kan? Jadi internet pun tak ada. Kita tak dapat tak dapat berita daripada Malaysia. Tapi apa yang berlaku di sana selama 7 hari, kan? 7 hari sebelum arwah ayah saya meninggal tu, saya memang sakit lah. Di India tu tandanya adalah saya sakit lah. Saya sakit yang teruk, kan? Demam dan sebagainya, cerit-berit. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan cerit-berit. 1 hari, tuan dan puan, pergi toilet untuk buang air besar ni, 1 hari 25 kali ke 30 kali. Memang dehydrate betul lah. Selama 7 hari. Masya Allah, tabarakallah. 17 hari bulan, kan? 16 hari bulan tu arwah ayah saya pergi. 17 hari bulan saya sihat walafiat. Masya Allah, kan? Rupanya itulah tanda dia, kan? Bila sampai Malaysia baru dapat berita arwah ayah saya dah tak ada. Jadi tuan dan puan, kita hanya akan menghargai segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita apabila nikmat tu telah Allah Subhanahu Wa Taala angkat daripada kita. Kita hanya akan menghargai sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri apabila nikmat telah diangkat daripada kita. Jadi hari ni, tuan dan puan, pagi tadi, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala temukan saya dengan arwah ayah saya, kan, di dalam mimpi. Kami tak cakap apa-apa pun. Cuma bila nampak, bila pandang, saya nampak ayah saya, arwah ayah saya nampak saya, kan? Masing-masing kami berlari ke arah masing-masing dan kami peluk antara satu sama lain. Tiada ucapan apa-apa, tuan dan puan, tetapi rasa pelukan yang sangat kemas, kan? Kita rindu, kan? Inilah rindu yang tidak berpenghujung. Rindu yang tidak berpenghujung. Jadi tuan dan puan, apa sahaja di dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, nikmat apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam kehidupan kita, kita kena hargai. Apa sahaja nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di dalam kehidupan kita, kita kena hargai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, la in syakartum la azidannakum.
Seandainya kamu syukur, aku akan tambahkan lagi. Hakikat kehidupan ni tuan dan puan, kan, untuk bahagia kita perlu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur yang sangat-sangat, kan, syukur yang bersangatan. Hari-hari kita kena sebutkan apa yang kita syukurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam doa kita sebutkan, ya Allah, hari ini aku bersyukur. Terima kasih kerana Engkau masih lagi sayang aku. Ya Allah, terima kasih kerana beri lagi kehidupan. Ya Allah, terima kasih di atas nikmat keluarga. Ya Allah, terima kasih di atas nikmat anak-anak yang sentiasa menceriakan. Ya Allah, sentiasa terima kasih kerana Engkau memberi aku nikmat pasangan yang sentiasa membahagiakan, pasangan yang sentiasa memahami, membantu. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, aku berterima kasih kepada Engkau, ya Allah, kerana masih lagi Engkau memberi aku nikmat iman, kan. Jadi tuan dan puan, untuk bahagia perlu sentiasa puji dan puja Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak manusia puji dan puja Allah Subhanahu Wa Taala sama. Dan kemudian kita perlu syukur dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Barulah apabila hati betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan, betul-betul kenal Allah Subhanahu Wa Taala yang membahagiakan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan ke dalam kita, ke dalam hati kita, bahagia yang tidak ada penghujung. InsyaAllah sekadar itu sahaja, kan. Anak saya pun memerlukan bantuan sekarang ni, kan. Semoga yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk, yang silap adalah daripada kelemahan saya sendiri, kan. Kita tangguh majlis kita, kan, dengan tasbih kifarah. Semoga Allah saya doakan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan tuan dan puan semudah-mudahnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rezeki kepada tuan dan puan seluas-luasnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebahagiaan yang tidak ada penghujung kepada tuan dan puan, kan. Doakan kami sekeluarga juga, insya-Allah, kan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kebahagiaan, dan Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita semua di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, kan. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Insya-Allah jumpa esok kalau Allah Subhanahu Wa Taala izin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pagi.